Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini. InsyaAllah kita nak bincangkan atau menyambung tajuk pengajian kita yang kita dalam musim PKP ni kita mulakan. Kita ambil berkenaan dengan tanda-tanda kiamat dalam Al-Quran. Mana kita sebutkan itu ada 5 tanda yang dibincangkan. Dan kita Alhamdulillah dah lepas bincang 2 tajuk, 2 tajuk pendahuluan. Dan kita ambil berkenaan tajuk Isa AS, turun Isa AS sebagai tanda kiamat yang besar. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj, yang mana kita kata dia beriringan. Sebenarnya tajuk Dajjal, tajuk Ya'juj dan Ma'juj adalah berkait rapat dengan kedatangan Isa AS, turunnya Isa AS. Masa kita bincangkan pada minggu lepas. Dan minggu lepas Alhamdulillah kita habiskan sampai bahagian Ya'juj dan Ma'juj yang kita bincangkan berkenaan dengan tanda Ya'juj Ma'juj dalam Quran Karim. Itu berdasar pada surah Al-Kahfi ayat 97-99. Kemudian berkenaan dengan surah Al-Anbiya yang datang menjelaskan berkenaan dengan waktu turun datangnya nanti kiamat. Maka akan Ya'juj Ma'juj akan keluar 95-97. Kita bincangkan Al-Anbiya. Kemudian kita bincang tafsir dia. Kemudian keadaan Ya'juj Ma'juj sesudah dia keluar, apa dia buat dan sebagainya, sifat dia kita bincangkan, bahawa dia sebenarnya manusia macam kita. Segala riwayat yang datang mengatakan bahawa lagi besar dia manusia lah, telinga macam ni lah, rambut kaki macam ni lah sebagainya, semua sekali tidak benar. Tak ada yang benar daripada itu. Bahkan dia adalah anak Adam macam kita juga, cuma jumlah mereka adalah ramai dan kerosakan mereka buat adalah dahsyat. Dan cara keluar mereka tebuk lah, kita bincangkan, kita tebuk, dia akan tebuk tembok berkenaan. Cuma Allah Taala sentiasa mengembalikan balik tembok tersebut selagi mana belum sampai masanya. Bila sampai masanya nanti, lepas daripada pembunuhan Dajjal, barulah Ya'juj Ma'juj dilepaskan. Dan bila dilepaskan, mereka buat kerosakan di muka bumi. Bahkan kerosakan tu ialah ada pendapat kata dia makan orang, ada kata dia musnahkan apa saja, bahkan tanaman-tanaman yang hijau pun dia akan makan, air di tasik pun dia akan minum, tak ada benda ditinggalkan. Kemudian ceritakan tentang kematian mereka di tangan Isa AS. Bila Isa AS dan pengikutnya atau teman-temannya dikepung, dan Isa AS berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu diturunkan ke atas mereka ulat, macam ulat dalam hidung binatang macam kambing atau unta tu, duduk dekat tengkuk dia, lalu mereka mati sekaligus serentak. Kemudian dibersihkan bumi daripada kotoran mereka, dan lepas itu umat Islam akan bersama Isa AS akan duduk dalam keadaan aman selama beberapa tahun, kan. Itu kita bincangkan. Alhamdulillah kita habiskan itu. Baik. Suara tak clear? Suara tak clear. Kejap. Macam mana nak buat? Kejap. Kalau suara tak clear macam mana? Kalau saya, sekejap, ni try. Kalau tadi saya on boleh salah sikit. Pula. Asal ada orang kata clear tak clear? Kalau saya nak restart je komputer. Audio start. Clear, okey. Ramai orang kata clear, yang tak clear tak tahu kenapa. Abang Kai kita kadang kesian. Okey, alhamdulillah. Okay. Suara clear. Okey, alhamdulillah. Ingat suara tak clear tadi. Pasal kadang-kadang mengadu tak clear, saya pun cakap kabut nak restart komputer. Alhamdulillah. Okey, baik. Jazakumullah khairan. Mujur ingatkan balik. Ingatkan tadi saya nak restart komputer dah. Baik. Okay, alhamdulillah. Okay, baik. Jadi sekarang ni kita sambung balik. Jadi bila kita bincang tu, memang kita kata tajuk yang kita ambil itu adalah bagaimana Isa AS datang. Kemudian dalam tajuk dia tu ada berkait yang 2, Dajjal yang Isa akan bunuh, kemudian Ya'juj Ma'juj lepas Isa bunuh Dajjal. Ya'juj Ma'juj lepas Isa bunuh Dajjal. So kita bincangkan tu alhamdulillah dengan panjang lebar.
Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung kepada bahagian ketiga. Tajuk ketiga iaitu apa, tanda ketiga, iaitu terbitnya matahari daripada barat. Terbitnya matahari daripada barat. Okey, pertama, dalil-dalil berkenaan terbitnya matahari daripada barat. Okey. Tiada percanggahan di antara para ulama bahawa matahari akan terbit daripada baratnya merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Dan tanda dan bahkan tanda-tanda yang besar. Bukan tanda biasa, tanda besar tanda besar hari kiamat. Dan telah berdalilkan di atas itu banyak di kalangan ahli tafsir dengan firman Allah Taala dan surah Al-An'am ayat yang ke 158. Nanti kita baca lagi ayat dia 158. Al-An'am 158. Okey, Al-An'am 158. 158. Okey. Tengok Okey, dah ayat berkenaan Allah nyatakan ayat 158 surah Al-An'am. Au ya'ti rabbuka au ya'ti ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Okey, ataupun adakah mereka nak tunggu untuk datangnya Tuhan kamu, hai Muhammad, ataupun datang sebahagian tanda-tanda Tuhanmu. Hari di mana datangnya sebahagian tanda Tuhanmu tak akan bermanfaat satu jiwa apa yang satu jiwa yang akan imannya yang tak pernah dia beriman sebelum dari itu, ataupun dia perolehi daripada iman dia kebaikan. So mana-mana jiwa yang tak pernah beriman dan tak dapat keimanan kebaikan daripada iman dia ada, maka pada hari terbit matahari di barat, maka itu di antara tanda-tanda yang menyebabkan perkara yang menyebabkan tidak lagi bermanfaat iman mereka. Dan di antara perkara tersebut juga datang dari hadis Nabi SAW, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Muslim. Yang hadis berkenaan Nabi SAW menyatakan, kita punya paksi perbincangan kita kat sini ni. Okey. Alhamdulillah. Okey. Bukhari. Nombor hadis dia. Bukhari 6506. Muslim 157. 6506. 6506 dan Sahih Muslim nombor 157. Okey. Hadis baik. Jadi kata dalam hadis Nabi kata apa? La taqumus saah. Daripada hadis Nabi datang Nabi SAW bersabda, la taqumus saatu, takkan berlaku kiamat, takkan terjadi kiamat hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sehinggalah terbitnya matahari daripada baratnya. Fa idza tala'at wara'aha an-nasu amanu ajma'in. Apabila terbit matahari daripada barat, melihat dan dilihat ia oleh manusia semua sekali, mereka beriman semua-semua mereka. Wa dzalika, dan itu terbitnya matahari dari barat tu, hin adalah ketika atau detik, hinun la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tidak bermanfaat untuk satu jiwa imannya yang dia tak pernah beriman sebelum daripada itu, ataupun dia perolehi daripada imannya kebaikan. Okey, itu daripada segi dalil, itu yang antara yang jelas. Baik. Seterusnya adalah tafsir. Okay, tafsir ayat yang surah Al-An'am yang kita sebutkan tadi kan, ayat 158 tu. Sebelum daripada kita ayat tu datang, Allah nyatakan dalam surah Al-An'am ayat 158, Allah nyatakan, hal yang zuruna illa an ta'tiyahumus malaikatu. Adakah mereka menantikan adakah mereka hanya menantikan bahawa datang pada mereka para malaikat? Aw ya'ti rabbuka, atau datang pada mereka Tuhanmu. Aw ya'ti ba'du ayati rabbika, atau datang pada mereka sebahagian tanda-tanda Tuhanmu.
Mereka tunggu itu ke? Tunggu malaikat datang, Allah datang, tanda-tanda datang? Allah nyatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, hari di mana datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, maka tak manfaat satu jiwa oleh imannya yang tak pernah dia beriman sebelum dari itu, ataupun dia perolehi pada imannya kebaikan. Al-An'am 158. Okay. Hal yang zuruna, adakah mereka menantikan? Maksud dia, tidaklah mereka menantikan. Tidak mereka menantikan. Orang-orang yang mendustakan, orang kafir ni tak menunggu. Melainkan datang pada mereka malaikat untuk mencabut nyawa mereka. Ataupun datang Tuhan mereka. Itu datang Tuhan mereka itu perintah Tuhan mereka, dengan maksud azab Tuhan mereka, baru mereka nak beriman. Okay? Itu ataupun datang pada hari kiamat, pada kiamat jumpa Tuhan mereka, baru mereka nak beriman. Ataupun datang sebahagian tanda-tanda Tuhan mereka, tanda-tanda kiamat yang besar, macam disepakati oleh ahli tafsir. Maksud tu disepakati, tanda-tanda Tuhanmu datang, itu maksudnya tanda-tanda kiamat. Semua ahli tafsir ijma' untuk mengatakan maksud dia itu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, hari yang datang sebahagian tanda Tuhanmu. Maksud dia hari di mana terbitnya matahari daripada baratnya. Macam dikatakan oleh kebanyakan ahli tafsir, keseluruhan ahli tafsir mengatakan sebahagian tanda, bukan semua, sebahagian tanda. Ada tanda-tanda lain itu datang, dia masih lagi tak nak. Tapi bila terbit matahari di barat, ini satu benda yang kepelikan yang berlaku, yang kita panggil luar biasa daripada keadaan. Macam mana ia terjadi, kita tak boleh nak faham. Kita faham kalimah barat, faham. Matahari terbit, faham. Matahari, faham. Matahari terbit dari barat, kita faham. Macam mana akan jadi, itu Allah Ta'ala punya kerja. Dan kita bukan kerja kita untuk mengalihkan atau mengubah ataupun lari daripada matahari. Contoh macam sekarang ni banyak ahli sains daripada kalangan orang-orang barat, mereka membayangkan untuk tinggalkan dunia ni, pergi ke tempat lain. Pergi ke tempat lain, planet lain, kononnya untuk keluar daripada kebinasaan. Dia nampak dah tanda-tanda Al-Quran sebut tu semua dah jelas. So sekarang ni dia orang cuma tunggu dia punya alasan, idea dia, kalau kita keluar daripada solar system kita atau bumi kita tinggal tempat lain, maka kita boleh hidup walaupun bumi dah musnah. Ini alasan yang mereka cuba nak kembangkan. Walaupun kita kata benda ni adalah satu kepelikan yang tak akan berjaya. Tapi nak cuba juga, silakan. Habiskan masa, tak mahu kenal pencipta alam, tak mahu berserah kepada diri kepada dia, tapi sibuk nak selamatkan diri. Ini semua adalah kegagalan yang besar. Okay? Masa dia kata tanda yang dimaksudkan tu adalah sebahagian tanda-tanda Tuhanmu adalah terbit matahari dari barat. Macam dikatakan oleh keseluruhan ahli tafsir. La yanfa'u nafsan imanuha, takkan manfaat satu jiwa akan oleh iman dia. Satu jiwa takkan memanfaatkan oleh iman dia. Maksud dia, hari terbitnya matahari daripada baratnya takkan manfaat satu jiwa yang kafir. Imannya dan Islamnya sesudah mana ayat tersebut, itu ayat tanda matahari tadi. Kerana telah tutup pintu taubat. Pintu taubat telah pun tertutup. Yang mana jiwa tu tadi tak pernah beriman sebelum dari itu. Tak pernah benar iman dia, ataupun dia tak pernah benar percaya, tak pernah beriman, tak pernah nak menyerah, tak pernah Islam. Sebelum min qablu, sebelum daripada terbitnya matahari daripada barat. Ataupun kasabat fi imaniha khaira, atau dia perolehi pada imannya sebarang kebaikan. Sebab dia orang beriman takkan diterima, iaitu yang beriman takkan diterima daripadanya kerja amal soleh apabila dia tidak pernah beramal dengannya sebelum dari itu. Mana kalau beriman pun dia tak pernah buat benda berkenaan sebelum tu, baru nak buat maka tak guna juga. Baru nak buat. Pasal tanda terbit matahari barat tadi, itu adalah tanda yang besar, yang berat. Yang mana yang lain tanda-tanda yang kecil Allah tak nak beri kepada kita. Kita tak hirau. Maka yang akan datang tu nanti lagi dahsyat. Yang itu dah kira kata tutuplah habis. Macam kita keluar Dewan Periksa lah. Macam sampai nyawa dia halkum kan. Kita ketika tu nak bertaubat tak berguna. Yang ini generally untuk seluruh dunia. Mana pada orang kafir tak pernah beriman, tak diterima iman dia. Ataupun orang yang kata beriman tapi tak pernah buat amalan soleh dengan sebab iman dia. Contoh macam puasa sunat tak pernah buat. Okey, apa solat sunat tak buat. Baca Quran tak nak. Terbit matahari barat pun sibuk nak baca. Maka tidak lagi berguna. Amalan dia yang dia tak buat dengan iman yang dia ada dulu, tak pernah dapat amal tadi, maka dia baru nak buat, maka tak guna juga. Okey? Sebelum dari itu. Okey, maka Allah Taala kata qulin taziru kan. Dalam ayat berkenaan sambungan dia katakan hai Muhammad, intaziru, nantikanlah. Okey? Inna muntazirun, mana tanda, tunggulah akan tanda-tanda salah satu di antara tanda-tanda berkenaan
Kan? Kami bersama kamu orang yang menantikan. Okey. Jadi kendaki bahawa iman jiwa yang kafir dan apa dikerjakan daripada kebaikan sesudah terbitnya matahari daripada barat, tidak ada nilai baginya. Bahkan tidak diterima ia oleh Allah Azza wa Jalla kerana telah tutup pintu taubat. Yang jiwa yang beriman tadi itu kita kata yang mana tak pernah beramal kebajikan sebelum dari itu. Moga-moga dengan sebab iman yang ada sedikit tu Allah Taala boleh berikan kelepasan, wallahu alam. Tapi untuk tambahkan kebaikan darjat di sisi Allah Taala tidak ada ruang lagi. Sebab tu kenapa sekarang ini kita disuruh beramal dengan cepat. Bahkan macam kita pernah sebutkan dalam masalah fitnah-fitnah yang timbul di akhir zaman, Nabi kata badiru bil amal, segeralah kamu beramal, cepat-cepatlah beramal. Fitanun, sebelum datang fitnah-fitnah, kaqitain lail muslimah, seperti kegelapan malam yang potongan kegelapan yang malam yang gelap, seperti shade of night yang gelap. Kan yusbihur rajulu mu'mina, ketika berlaku fitnah tu nanti akan bangun pagi seorang lelaki itu dalam keadaan beriman, wa yumsi kafira, dan masuk petang dia jadi kafir. Wa yusbihu mu'mina, wa yumsi mu'mina, petang dia beriman. Wa yusbihu kafira, besok pagi bangun dah kafir. Yabi udinahu bi ardh min dunia, dia jual agama dia dengan satu haban daripada dunia. Dia jual agama dia dengan satu habuan daripada dunia. So memang kita kata dari segi asal ni memang kita tahu perbincangan kita tentang tanda kiamat ni untuk menggesa kita, saya dan diri yang siapa yang dengar semua ni, kita kena cepat-cepat beramal, jangan tangguh-tangguhkan dah. Kalau nak mula hafal Quran, buatlah start dari sekarang. Kalau sesiapa yang nak banyak beristighfar, banyakkan dari sekarang. Puasa sunat, buat dari sekarang. Nak bersedekah, buat dari sekarang. Jangan kata tahun depan, jangan kata esok lusa. Sebab bila terbit matahari dari barat, tidak berguna lagi amalan yang kita buat, yang tak pernah buat sebelum daripada turut terbit matahari tu. Sebab tanda yang tu dah penutup. Siapa yang ada pernah buat sebelum ni, kan memang dapat mencapai, maka dia boleh sambung lagi amalan dia, berterusan menjadi kebajikan. Siapa tak pernah buat, maka tak ada nilai lah amalan yang dia buat selepas daripada terbit matahari di barat. Ini kalau kita kata macam ada orang kata takkanlah Allah tak kasihan. Allah dah bagi kepada kita tempoh yang panjang, bahkan dah bagi amaran dengan banyak. Sebab tu kenapa jangan persoalkan berkenaan kebijaksanaan Allah Ta'ala dan menentukan apa yang patut, apa yang tidak. Ini kena faham betul-betul pasal banyak orang nanti dia kata macam, tapi takkan ada peluang lagi. Dah tak ada peluang dah. Sebab tu maklumat tentang perkara ni disiarkan, disebarkan sejak 1400 tahun. Sebab sejak datangnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang tersebar, bahkan dengan bahasa yang bermacam. Tak ada siapa kata tak tahu, tak ada siapa patut kata tak reti. Okay? Jadi itu maksud dia. Okay. Alamat atau tanda kiamat ni dalam baris ayat tersebut. Bila perbincangan datang, dia akan bincangkan start daripada ayat 157 159. Ayat kita baca tadi 158. Tapi kalau kita baca daripada 157 sampai 159 surah Al-An'am, kita akan jumpa Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au taqulu law anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum, ataupun mereka nak kata kalaulah turun pada kami kitab. Mana orang-orang yang kafir ni, dia sampai keadaan tentu, dia kata kalau turun pada kami kitab, pasti kami jadi lebih dapat hidayah banding mereka. Yang musyrik kan, dia kata tak ada kitab, tu kami tak beriman. Kalau dia kata dapat kitab, mesti kami lagi baik daripada orang Yahudi Nasrani. Maka Allah Ta'ala kata faqad ja'akum bayyinatum min rabbikum wa huda wa rahmah maka semuanya telah datang kepada kalian bukti dari Tuhan kalian, petunjuk dan rahmat. Maka faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah, maka siapakah lebih zalim berbanding orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, wa sadafa anha, dan berpaling daripadanya. Sanajzil ladina yasdifuna an ayatina su'al azabi bima kanu yasdifun, kami pasti akan membalas orang-orang yang berpaling daripada ayat-ayat kami dengan seburuk-buruk azab dengan sebab apa mereka dahulu berpaling. Lepas tu datang ayat kita bincangkan, itu hal yang zuruna illa an ta'tiyahumul malaika, adakah mereka menantikan untuk datang pada mereka malaikat itu cabut nyawa mereka, au ya'ti rabbuka, atau datang Tuhan mereka, itu hukuman Tuhan mereka, ataupun datangnya mereka jumpa dengan Allah Ta'ala hari kiamat nanti, au ya'ti ba'du ayati rabbika, ataupun datang sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, bukti-bukti Tuhanmu. Okay. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, hari di mana datangnya sebahagian ayat-ayat Tuhanmu, tanda-tanda Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha, takkan manfaat terhadap untuk satu jiwa imannya, lam takun amanat min qablu, yang tak pernah beriman sebelum dari itu, au kasabat fi imaniha khaira, atau perolehi
dapat dalam imannya sebarang kebaikan. Maksud iman dia solat dan sebagainya, kan kita kata. Kulin tadhiru inna muntadirun. Katakan hai Muhammad, nantikanlah kami bersama-sama kalian, orang-orang yang menanti. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ini orang-orang yang memecahkan agama mereka dan mereka dahulu berpuak-puak. Lasta minhum fi syai'. Tidak engkau hai Muhammad daripada mereka sedikit pun. Innama amruhum ila Allah. Urusan mereka kembali kepada Allah Taala. Kau jangan sibuk pertahankan mereka, biar Allah Taala uruskan mereka. Ya. Ila Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Allah Taala nanti akan berita kepada mereka apa mereka dahulu kerjakan. So ini datang dalam Al-An'am 157 159. Okey. Setelah kita perhatikan dan kita mentadabbur pada ayat-ayat 3 ayat tadi, ayat 157, 158, 159 surah Al-An'am, kita perhatikan bahawa ada unsur-unsur hubungan yang berkait di antara ayat-ayat Allah yang membenarkan Nabi. So ada Allah Taala berikan bukti yang membenarkan Nabi. Dan juga tanda atau bukti-bukti Allah Taala menunjukkan kepada dekatnya berlaku kiamat. Dia ada hubungan di antara bukti Nabi itu dengan tanda kiamat. Dan perincian dia adalah seperti berikut. Okey, pertama, sehingga Allah Jalla Sana'uhu, Allah yang Maha Agung, akan sanjungannya, dia telah membantu Nabi Muhammad SAW dengan bukti-bukti. Contoh seperti Al-Quran dan tanda-tanda yang menunjukkan kepada kenabian dan juga kebenaran baginda. Dan baginda adalah rahmat dan ia bukti-bukti tersebut adalah rahmat dan petunjuk daripada Allah Taala bagi siapa-siapa inginkan kebenaran. Allah Taala bagi dah tanda tentang Nabi Muhammad utusan Allah Taala ni dah jelas. Tak ada siapa yang tak tahu. Maka orang yang tak nak beriman dengan kata tak yakin lagi sebagainya, orang tersebut Allah Taala gelar sebagai fasik. Kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-99. 99 100 jap. 99 jap. Dalam ayat wa ma yakfuru biha illa al-fasikun. Okay. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-99 betul. 99. Allah Ta'ala kan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Demi sungguh hai Muhammad kami telah turun kepada engkau bukti-bukti yang sangat nyata, bukti-bukti yang terang. Wa ma yakfuru biha, dan tak kufur, tak ingkar terhadapnya illal fasikun, kecuali orang yang fasik saja. Mana siapa yang tak nak beriman, walau dia tak menentang sekalipun, dia adalah fasik, jahat. Sebab bukti dah terang. Dia nak kata apa? Nak kata Tuhan tak beri kelapangan dada dia. Itu semua alasan lah. Sebab tu tanda Muhammad SAW dah cukup. Dah cukup terang dan jelas. Kan? Apa baginda bawa, semua boleh belajar, dah tahu. Banyak kita baca tentang orientalis yang belajar Islam ataupun orang yang tak suka Islam, kaji Islam, berakhir dengan masuk Islam. Kena melihat kepada apa yang sebenar dibawa oleh Muhammad SAW. Apa diburukkan, tajuk lain. Apa yang Muhammad bawa, tunjukkan, buktikan. Okay. Jadi kat situ pertama, okay, memang Allah Ta'ala telah bantu Nabi Muhammad SAW dengan bukti-bukti. Okay. Dan dia kata, kedua, tidak ada orang yang lebih zalim berbanding orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah dan berpaling daripada ayat-ayat Allah sesudah mana datang padanya. Walau dengan petunjuknya terang menerang seperti matahari pada siang hari. Walau terang dan jelas. Tak ada alasan dah nak cakap apa. Hatta musyrikin Mekah pun macam tu. Kan? Macam Abu Jahal ketika dia tak nak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bagi alasan. Alasan dia bukan masalah tak benar. Maka dia pernah kata, Abu Jahal pernah kata kepada Nabi, Inna la nukadzibuk. Kami tak dustakan kau. Kau benar. Tak pernah kau tipu walau sekali pun. Tapi walakin nukadzib majid tabih. Tapi kami dustakan apa kau bawa. Engkau bawa tu kami dustakan. Barang kau, tapi kau tak penipu. Kau bukan penipu, tapi benda kau bawa tu tipu. Ini masalah contradiction berkenaan tajuk. Pasal Nabi bukan bawa cerita tentang orang lain, tentang dirinya sendiri sebagai dia utusan Tuhan. Kau takkan dia nak menipu pula. Kan takkan dia nak menipu. Jadi bila Abu Jahal kata macam tu kan, dia gelar Abu Jahal sebab itu, dia contradict diri sendiri dalam masalah berkenaan. Dia tahu Nabi Muhammad tak pernah menipu. Okay, jadi sudut ini kita kata orang yang siapakah lebih zalim banding orang yang terang menerang nampak tanda berkenaan. Kemudian mengkufuri atau mengingkari tanda kebesaran Allah Taala atau tanda hidayah Allah Taala. Ini adalah tak ada siapa lebih zalim. Ketiga Allah Taala, Allah Azza wa Jalla akan membalas orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayatnya. Dia akan balas orang yang mendustakan terhadap ayat-ayatnya dan berpaling daripada ayat tadi dengan seburuk-buruk azab kerana kezaliman mereka dan pendustaan mereka serta penipuan yang mereka buat serta penyimpangan mereka daripada kebenaran. Allah Ta'ala akan balas. Kemudian keempat,
Allah Azza wa Jalla, ini pasal hubungan di antara bukti Nabi dengan tanda kiamat. Allah Azza wa Jalla memperingatkan golongan yang zalim dan mendustakan tadi, apakah yang mereka nantikan? Tidaklah mereka nantikan melainkan salah satu 3 perkara tadi. Pertama, para malaikat yang mencabut nyawa mereka, lalu mereka mati, lalu bermulalah perjalanan azab yang tak ada hentinya. Ataupun kedua, mereka menantikan akan perintah Allah Ta'ala ataupun tentang pemusnahan mereka, tunggu nak dimusnahkan, lalu bermula perjalanan azab yang tak ada berhenti juga. Lalulah pemusnahan mereka macam yang dibuat oleh pada orang-orang serupa mereka, macam mana kaum-kaum yang kafir Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala buat lagi, ada nanti macam tu. Ketiga, baru datang pada mereka tanda-tanda kiamat dan dapat tanda kiamat dan petunjuk-petunjuknya yang besar, di mana fitnah-fitnah yang apa yang ada pada ketika berlaku tu, ujian yang berlaku tu sampaikan akan mengubankan seorang budak, kan, anak-anak kecil akan beruban sebab tengok ke bencana yang datang dengan kiamat. Yang keempat, baru terbit matahari daripada barat, maka tertutuplah pintu taubat di hadapan mereka, maka tak bermanfaat sesudahnya bagi seorang kafir keimanan ataupun amal soleh. Okey. So semua tu apa adalah di antara apa kita panggil apa? Allah Taala telah peringatkan orang-orang yang zalim mendustakan. Kan, mereka sebenarnya macam tu. Okey. Okey. Kelima, apa hubungan yang terakhir? Apakah hubungan, apa macam kita kata hubungan di antara tanda kiamat tu dengan bukti Nabi SAW? Kemudian Allah Taala menjelaskan dalam ayat terakhir bahawa orang kafir ni berpecah-pecah dalam kebatilan mereka dan kekufuran mereka. Bahawa Nabi SAW sendiri berlepas diri, bersih dari mereka. Muhammad SAW tak terlibat dengan apa yang orang-orang ni buat. Dan bahawa urusan mereka dan hukum mereka di hari akhirat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, di mana dikembalikan mereka kepadanya subhanahu, lalu Allah Ta'ala akan beritahu kepada mereka tentang kekufuran mereka dan kebatilan mereka, dan dia akan menghisap atau menghitung mereka di atas perkara tersebut. Menghisap mereka di atas kekufuran mereka. Okey, itu berkenaan dengan tajuk ialah berkaitan antara fitnah tersebut dengan perusahaan Nabi SAW. Okey. Okey, matahari ni apa sebenarnya? Keadaan matahari dan apa yang berkaitan dengan matahari. Okey. Matahari ni dia sebenarnya adalah satu makhluk Allah Taala, kita faham. Makhluk Allah Taala. Kebetulan hari tu waktu berlakunya musim ketika berlakunya gerhana. Memang dengan terang Nabi SAW berikan kepada kita penjelasan berkenaan dengan matahari dan bulan ni adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Dia takkan gerhana kerana kematian seorang ataupun kerana lahir orang seorang, kelahiran seorang atau kematian seorang. Jadi bila datang keadaan tadi, Nabi kata suruh para sahabat masuk solat sampai ia tersingkap, baik bersedekah, suruh istighfar sebagainya. So dia memang, jadi matahari ni memang kita panggil memang makhluk Allah Taala. Okay. Tapi pada matahari sebenarnya ada sunatullah. Ada sunatullah yang Allah Taala jadikan, mana satu aturan Allah Taala letakkan untuk matahari. Okey, telah berlalu sunnah Allah, ketentuan Allah Taala kepada matahari sejak diciptakan matahari sehingga bahawa dia terbit dari timur dan terbenam di barat. Demikian sehingga hari kiamat, sampai hari kiamat. Dan telah diberitahu pada kita, kita tahu melalui jalan wahyu dengan perubahan sistem matahari tiga kali. Okey, ada 3 kali yang Allah Taala ceritakan atau Nabi ceritakan berkenaan dengan matahari ni berubah sistem yang Allah Taala letak kepada dia. Yang pertama adalah ditahan matahari sebelum maghrib untuk Yusha' bin Nun alaihi salam, untuk membolehkan penaklukan perkampungan golongan bengis sebelum masuknya malam Sabtu. Lalu diharam ke atas mereka memerangi golongan tersebut. Ini Jumaat kan, last day mereka perang tu Jumaat. So kalau dia kata masuk Sabtu tak boleh perang. So, jadi ditahan sebab golongan mereka ni, kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat ke-20 sampai 26, ada perbincangan berkenaan masalah mereka ni dahulu dihalang masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Dan untuk tempoh 40 tahun tadi mereka tak diharamkan Baitul Maqdis, haram masuk Baitul Maqdis. So bila diharamkan Baitul Maqdis, mereka sebenarnya kita panggil kalau hari Sabtu hari berkenaan mereka tak menang, dah jadi 40 tahun satu hari. 40 tahun satu hari. Maka Yusha' bin Nun, Nabi yang minta oleh kaumnya, dia selepas Musa AS dia dilantik sebagai Nabi, dia diminta oleh kaum dia untuk utuskan raja
Daud Daud alaihissalam bunuh Jalut. Jadi kisah tersebut kan, ketika nak menang tu, mereka dah menang tapi dah nak hampir maghrib. So, jadi ketika tu dihalang atau disekat, ditahan matahari sebelum maghrib untuk Yusha' bin Nun. Nabi kata dalam hadis yang sahih, kata inna syamsa lam tuhbas di ahadin, matahari tak pernah ditahan untuk sesiapa, illa liyusha' bin Nun, untuk Yusha' bin Nun, layaliya asara ila Baitul Maqdis, beberapa malam dia bergerak ke Baitul Maqdis untuk pastikan dia tak sampai ke sana lepas dah lebih 40 tahun. Ini Allah Ta'ala sekat matahari untuk dia berdoa, Allah Ta'ala makbulkan doa dia, matahari tertahan. Okey, itu pertama, sistem matahari ni terhenti, tertukar. Kedua, tolong terbit matahari daripada barat sebagai tanda menunjukkan kepada hampir berlakunya kiamat. Dan telah berlalu hadis yang kita baca kan, dengan tambahan pada tanda bukti ayat Quran, dan berkata Ibn Hajar Asqalani, kita baca ayat tadi kan, ayat 158 tadi, dan kemudian daripada hadis yang kita baca dulu yang Nabi kata terbit matahari tunggu 10 perkara. Ada 10 perkara yang disebutkan akan terjadi adalah terbit matahari daripada barat. Okey. Dia kata kat sini, Ibn Hajar Asqalani berkata sebenarnya terbit matahari daripada barat ia adalah awal tanda-tanda besar yang memberikan seruan atau memberikan masa untuk berubahnya keadaan alam yang atas. Mana matahari itu terbit di barat itulah mana sistem alam di atas tu akan rosak dan dia akan berakhir dengan berlakunya kiamat, berkeping jatuhnya langit dan semua sekali sistem yang ada ni akan rosak. Okey. Kemudian yang ketiga adalah penghilangan atau cahaya matahari ni, takwir syams kan. Kalau kan tak kawara ni maksud dia dibelit atau dipusingkan matahari pada hari kiamat nanti. Kerana firman Allah Taala dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, apabila matahari diputarkan, dipusingkan. Maksud dia, kata Imam Syaukani meringkaskan kata-kata ahli tafsir mengenai makna ayat. Dia kata yang hasilnya adalah keputusan dia, tafsir-tafsir banyak yang dikata dinukilkan adalah takwir itu yang dikatakan idza syamsu kuwirat tu sama ada dengan makna dipusingkan akan jirim dia, ataupun dipusingkan cahayanya, atau dilemparkan matahari tersebut, dijatuhkan. Okey. Dan dikumpulkan juga dia bersama bulan. Macam dalam surah Al-Qiyamah ke-9, Allah nyatakan wa jumi'as syamsu wal qamar, dan akan digabungkan matahari dan bulan. Kata As-Sabuni pada makna ayat ni, dia kata dihimpunkan di antara keduanya pada hari kiamat dan dicampakkan kedua ke dalam neraka untuk menjadi azab bagi orang-orang kafir. Demi tambahan azab bagi orang kafir. Okay, dan ini berlaku ini berlaku sesudah matahari ini dalam jarak satu batu daripada manusia di bumi mahsyar. Ini semua ni lepas daripada dipusingkan matahari, dipadamkan selepas daripada matahari itu menjadi di atas kepala orang ramai dalam jarak satu batu. Kita buat panas sangat kan pada keadaan yang hari di mana tiada payungan. Ini payungan Allah Ta'ala. Baikkan matahari itu akan letak atas kepala kita, dekat atas kepala kita, bukan terik jauh di atas, tapi betul-betul atas kepala kita. Dan kemudian manusia yang ramai tadi, dengan beberapa ramai yang ada, kan akan sibuk mencari perlindungan. Ada orang akan dapat perlindungan. Dan kita semua tahu kisah berkenaan dengan Nabi sebutkan 7 golongan yang diberikan payungan. Pada payungan Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang nakkan payungan tadi, maka berusaha dari sekarang. Jadikanlah diri anda salah seorang di antara 7 orang tersebut. 7 orang tersebut, sama ada seorang pemimpin yang adil, atau seorang yang hati dia berpaut di masjid, atau seorang dua orang yang berkasih sayang kerana Allah Ta'ala, bertemu kerana Allah Ta'ala, berpisah kerana Allah Ta'ala, atau jadi kepada seorang orang muda, kalau muda lagi lah, untuk jadi seorang muda yang besar dalam ketaatan, ataupun jadi sebagai seorang yang digoda oleh wanita yang punya harta dan juga dan rupa, tapi dia lari dan takut Allah Ta'ala, elakkan maksiat, lari dan maksiat, ataupun jadi orang yang bersedekah dengan satu sedekah, sorokkan sampai tak tahu kanan apa kiri sedekah, kiri tak tahu apa kanan sedekah, ataupun jadilah anda orang yang menangis ingat Allah Ta'ala seorang-seorang tengah malam, lalu mengalir air mata. Pilih salah satu di antara 7 tadi, jadikan dia sebagai sebab untuk dipayungkan hari di mana matahari di atas kepala kita jarak dan sangat dekat. Itu kena jaga-jaga sikit. Banyak benda ni kita bincangkan, kita lupa keadaan kiamat nanti. Tak ada siapa boleh tolong kita, matahari atas kepala kita. Okay. Ni keadaan semua orang akan lari daripada masing-masing. Bapa lari daripada anak,
keadaan tersebut. So jadi ini benda yang kena faham. So jadi 3 ayat atau tiga penjelasan berkenaan dengan sistem matahari yang Allah Ta'ala jadikan ni akan tidak ikut keadaan dia. Satu, terbit dari barat. Satu, dia ditahan matahari daripada terbenam untuk Yushak bin Nun. Kemudian terbit matahari dari barat. Dan terakhir, pemadaman atau penggabungan matahari dengan bulan. Dipusing ke matahari itu cahayanya atau jirimnya sampai dia tidak bercahaya lagi. Itu dan akan berlaku terakhir sekali. Sebelum daripada semua manusia masuk syurga dan neraka. Okay, baik. Okey. Kemudian antara juga yang Allah jadikan tentang matahari ni keadaannya ikut dalil, sujudnya matahari dan terbitnya matahari daripada barat. Okey. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW yang tunjukkan kepada perkara itu adalah banyak. Di antaranya hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadis Imam Muslim hadis nombor 159. Okay, Kitabul Iman. Hadis nombor 159 Dalam hadis berkenaan daripada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yawman. Nabi sallallahu telah bersabda pada satu hari, atadruna aina tadhhabu hadhihi asy-syamsu? Kalian tahu tak ke mana perginya matahari ni? Bila dia hilang daripada pandangan kita, dia pergi mana? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, baginda bersabda, inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-arsy. Sesungguhnya ia, ni matahari ni, dia ni akan bergerak sehingga dia berhenti di bawah tempatnya, di bawah arasy. Fatakhiru sajida, lalu diturun sujud. Kita faham kalimah sujud, kita tahu matahari apa. Cara macam mana tak tahu. Nabi bagi tahu kata ya. Macam mana berkata-katanya, Nabi kata berkata-katanya, kulit kita, Quran kata berkata-kata kulit kita nanti. Kita tak tahu macam mana dia akan jadi. So matahari akan sujud, dia akan sujud. Fala tazalu kadzalika hatta yuqal laha. Maka berterusan matahari akan sujud, duduk diam macam tu sehingga dikata kepadanya, irtafi'i yarji'i min haitsu ji'ti. Min haitsu ji'ti. Dia kata angkat kepala, tegaklah, bangkitlah, naiklah dan juga kembalilah engkau daripada arah mana engkau datang. Okey. Fatarji'u, maka matahari akan patah balik. Fatusbihu tali'atan min matliha. Lalu akan bangun waktu pagi tu, matahari tu akan terbit daripada tempat terbitnya. Thumma tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-arsy. Kemudian dia pusing balik sampai dia datang pada tempat tetapnya di bawah arasy, lalu dia tunduk sujud. Wala tazalu kadzalika hatta yuqalaha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti. Dia terusan macam tu, dah kena sujud di bawah arasy sehingga dikata kepada matahari, bangkit, bangun dan juga kembalilah balik daripada arah mana kau datang. Lalu dia fatusbihu tali'atan min matliha. Lalu pagi tersebut matahari pun terbit daripada terbit dia. Thumma tajri liyastankiran nasu minha syai'a, la yastankiru an-nasu minha syai'a. Kemudian matahari terus bergerak juga macam kita hari ni lah. Matahari berjalan, bergerak macam biasa dan orang ramai tak rasa pelik apa-apa padanya. Sehinggalah dia hatta tantahiyah ila mustaqarri hadzalika, sampai di tempat tetapnya di bawah arasy tu, ya tahta al-arsy. Fa yuqal laha, maka dikata kepada matahari, irtafi'i isbihi tali'atan min maghribiki. Kita bangkit dan juga kemudian jadilah pagi ni engkau terbit daripada tempat terbenam engkau di opposite. Fatusbihu tali'atan min maghribiha. Lalu jadilah matahari lepas tu terbit daripada baratnya. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW menjelaskan perkara ni, atadruna man dzakum. Okey. Kamu tak tahu tak apa itu? Tahu tak bila matahari terbit barat tu apa itu? Dzaka hin. Maka para sahabat tak jawab apa, Nabi pun kata, dzaka hinu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Itu adalah detik di mana tak manfaat satu jiwa imannya yang tak pernah beriman sebelum daripada itu. Ya. Wa min kasabat fi imaniha khair, atau memperolehi daripada imannya sebarang kebaikan. Ini yang Nabi terangkan tentang sunnah, tentang keadaan matahari sebenarnya. Sampai pada masanya dia akan macam tu keadaan dalam nas, dia akan terbit daripada barat. Setiap hari pusingan dia macam tu, hingga satu hari Allah Ta'ala suruh dia terbit daripada barat, dia akan terbit dari barat. Dan kita sebenarnya ikut pada hadis Nabi kata, tidak merasa pelik apa-apa pada asalnya tentang matahari. Sehinggalah bila terbit dari barat esokannya baru kita barulah kita terkejut. Ini na'udzubillah kan, kita tak minta Allah Ta'ala janganlah jadikan kita tak sempat untuk bertaubat atau membaiki amal kita sebelum waktunya. Sebab macam Nabi sebutkan kan, Nabi sebut tentang bersegera kita beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah.
Antara benda yang paling dahsyat nanti akan berlaku, antaranya itulah terbit matahari dari barat. Nabi kata detik itulah akan beruban kan. Bencana kiamat ni beruban ya, manusia hatta budak-budak kecil beruban kerana runsing apa yang berlaku, okey. Jim ketiga antara tajuk matahari ni yang Allah jadikan adalah pembukaan pintu taubat sehinggalah terbit matahari dari baratnya. Ini antara benda yang berkaitan dengan matahari yang kita dalam agama Islam tidak boleh kita nafikan. Pintu taubat sampai sekarang ni masih buka lagi. Dia mula Allah jadikan alam semesta sampailah kiamat, sebelum matahari terbit dari barat, pintu taubat sentiasa terbuka. Tak ada siapa boleh menutup pintu taubat. Ini ditunjukkan oleh ayat surah Al-An'am ayat 158 yang kita baca tadi, yang Allah nyatakan sabda Nabi SAW yang kita baca tadi berkenaan surah Al-An'am 158 berkenaan dengan tajuk matahari terbit dari barat. Nabi kata apa? Anna Allah ja'ala bil maghribi baban. Nabi kata Allah Ta'ala jadikan di arah barat ni, kita pandang ke arah barat kita ni ada satu pintu. Arduha masirata sab'ina aman litaubat ma'aman. Lebar pintu tersebut kan, kita tak tengok, kita bumi arah barat kita ada satu pintu. Ada satu pintu besar. Yang mana lebar pintu tersebut perjalanan 70 tahun. Perjalanan daripada pintu ni ke dari tebing ke tebing sebab 70 tahun. Litaubati, yang dibuka pintu ni untuk taubat. La yughlaqu, tak ditutup pintu berkenaan. Malam tatlu isyamsu min qibalihi, selama mana tak terbit matahari daripada arah barat tersebut. Wadzalika, dan ketika terbit matahari dari barat itu adalah firman Allah ayat 108 tadi, yauma ya'ti ba'du ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Hari di mana datang sebagian tanda-tanda Tuhanmu, saya tidaklah bermanfaat sesuatu jiwa akan oleh keimanannya. Keimanan tak berguna lagi. Jadi sesiapa yang bertaubat sebelum daripada itu akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sabda baginda SAW, barang siapa bertaubat sebelum terbit matahari daripada baratnya, Allah Taala kurnia taubat ke atasnya. So itu berkaitan. Maksudnya matahari itu indikator besar untuk kita berkaitan dengan masalah taubat. Selagi mana matahari terbit daripada timur, terbenam di barat, pintu taubat masih terbuka. Kalau matahari terbit dari barat, tidak lagi berguna taubat yang kita sibuk nak taubatkan. Ini kena faham betul-betul. Okay? Keempat, antara perkara yang Allah jadikan untuk kita tentang matahari ini adalah ditutupnya pintu taubat sesudah terbit matahari daripada barat. Ini pengertian yang samalah. Dan barang siapa bertaubat sesudah terbitnya matahari daripada barat, barang siapa bertaubat sesudah terbit matahari dari barat, tidak diterima daripadanya apa-apa. Tak kira sama ada yang kafir daripada kekufuran dia ataupun yang mukmin daripada kefasikannya. Orang kafir daripada kekufuran dia tak boleh terima dah, dan orang yang beriman daripada fasik dia, kefasikan dia buat, takkan diterima lagi. Kerana sabda baginda SAW, Nabi SAW bersabda, berkata, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. 3 perkara yang bila ia keluar takkan bermanfaat satu jiwa, imannya yang tak pernah beriman sebelum itu, sebelum keluar 3 perkara tadi, ataupun perolehi daripada imannya kebaikan. Pertama, tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari daripada baratnya. Wa dajjal datang keluar kan, Isa datang dah. Wadabatul ard, dan juga dabatul ard, yang insya-Allah itu tajuk keempat kita, binatang yang keluar daripada bumi, yang dipanggil dabatul ard. Dan Quran datang ayat tentang ada binatang keluar dari bumi berkata-kata pada orang ramai bahawa manusia tidak beriman dengan dengan tanda-tanda Allah. Okay. Jadi itu juga akan keluar nanti. Okay. Dan itu dia kata setelah terbitnya matahari, perkara ini dia kata Allah Ta'ala akan petri ke atas setiap kalbu dengan apa yang ada dalamnya. Kerana sabda baginda SAW dalam hadis yang lain, okay, Nabi SAW sabda dalam hadis yang lain dalam riwayat Imam Ahmad, hadis nombor 1671. Nabi SAW bersabda, innal hijrata khislatani ahaduhuma tahjuru sayyi'at wal ukhra
tuhajiru ila Allahi wa rasulihi. Dia kata sebenarnya hijrah ni ada dua ciri-ciri. Salah satu di antaranya engkau menjauhi akan perkara buruk. Bila kita jauhi perkara buruk, itu hijrah. Kita buat benda buruk, kita tinggal benda buruk. Benda buruk kita tinggal kata itu hijrah. Ataupun yang lain, engkau berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Mana tempat kita berpindah macam pindahnya para sahabat dan juga Nabi daripada Mekah ke Madinah. Okey. Wala tanqati'u ma tuqbilatit taubatu. Dan takkan terhenti akan dua ciri tadi hijrah ni selagi mana tidak terputus, selagi mana diterima taubat. Dan wala tazalu tuqbalu, dan taubat sentiasa berterusan diterima hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampailah terbit matahari daripada baratnya. Fa idza tala'at, bila terbit matahari daripada barat, tabi'a ala kulli qalbin bima fihi wa kafan nasu al-amal. Dia kata dan apa akan dipetri setiap jiwa, setiap kalbu tu dengan apa ada dalamnya. Kalau dia kufur-kufurlah kekal. Wa kafan nasul amal, dan juga cukup untuk manusia kepada tu amal. Amal dah tak perlu tambah lagi dah. Siapa ada amal boleh itu yang ada. Siapa yang tak ada, tak dapat dah kebaikan. Ini pasal ini tunjukkan dahsyatnya ataupun dekat sangat dengan kiamat. Tak ada dah ruang untuk beramal. Walaupun Nabi sendiri SAW pernah sebutkan berkenaan dengan tajuk kalau kita kiamat nak berlaku, kan kemudian di tangan kita ada benih. Nabi kata janganlah, kalau boleh untuk kita tanam sebelum kiamat berlaku, maka buat. Ini berkenaan dengan harapan kalau anda kata kita ada benih. Walaupun tak guna dah amal tersebut. Sebab macam kita lah exam, kita masuk exam, masih berguna selagi mana kita dalam dewan periksaan. Tapi bila once kita keluar dewan periksaan, nampak buku dan sebagainya, kita masuk balik nak betulkan, tak guna dah. Kita jumpa dengan pemeriksa tadi, encik saya dah tahu jawapannya betul, tak guna dah. Once kita keluar, ketika kita sebelum berlaku tanda-tanda tadi, kalau sampai nyawa kita dihalkum pun dah dibantalkan, tak boleh buat apa. Demikian je ini pula masih hidup, tapi tanda tu dah datang. Tanda ni ada tanda yang takkan diterima lagi iman sesudah itu. Ini amaran yang besar, amaran yang sangat dahsyat. Baik. Jadi berdasar kepada apa yang telah lalu, tak boleh tidak kita sebenarnya bila kita baca semua sekali tajuk tadi, tak boleh tidak kita kena bersegera beramal. Amal-amalan soleh sebelum ditutup pintu taubat. Sebab kalau dah tutup pintu taubat, kita beramal pun tak guna dah. Tak dapat apa nilai. Nilai amal kita macam kita sebut tadi kan, selagi dalam dewan periksa kita akan diterima. Apa pembetulan yang kita nak buat, betulkanlah. Tapi lepas keluar dewan periksa, maka tak boleh lagi kita dapat apa. Ataupun contoh macam katakan dalam dewan periksa, jawapan tu terpampang dekat depan atau kertas bocor, soalan bocor. Kan exam tu akan dibatalkan keputusan. Memang tak guna dah jawapan awak tu betul pun tak guna. Tak guna lagi nilai jawapan tersebut. Sebab dah terang-terangan ujian dah tamat. Tak ada siapa dah tersilap dah. Oh saya tak tahu dah, nampak dah depan mata. Tidak ada siapa ada alasan lain. Jadi sebab itu kita kena beramal soleh dengan segera ketika sekarang, sebelum terbit matahari daripada barat. Okey. Sebab tu Nabi kata apa? Dalam hadis yang sahih Nabi nyatakan, dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2947. Okey. Nabi kata badiru bil a'mali sittan. Segerakanlah amal, cepatkanlah amal sebelum 6 perkara. Okey. Nabi kata segerakanlah beramal sebelum 6 perkara. Okey. Pertama, tulu'u syamsi min maghribiha, terbit matahari daripada baratnya. Cepatkan amal sebelum matahari terbit dari barat. Dajjal, sebelum Dajjal datang. Dukhan, asap yang kita akan ambil last kali, tajuk kelima. Dabatul ard, binatang keluar dari bumi, tajuk keempat lepas ni insya-Allah. Dan kemudian huwaisatu ahadikum, mati seorang kamu, dan juga amrul amati, itu urusan musnahnya alam. Sebelum mati kita, sebelum musnahnya alam. 6 perkara. So jadi pada itu yang ini dekatlah. Yang kita nampak yang tentang kematian ni, semua orang tahu dia akan mati. Tapi tak ada siapa yang mengambil iktibar daripada kematian dia yang akan terjadi. So jadi dengan sebab itu kena faham betul-betul kat sini adalah perkara-perkara yang penting sangat. Bila kita fikir tentang kiamat, kan, tanda kiamat ni tentang matahari terbit dari barat, kerja dia bukan tangkap gambar. Macam baru ni dekat Indonesia kan, kerja kan tangkap gambar. Dia sebenarnya biasan di langit. Bila ada panggil apa, macam yang ada satu tempat tu nampak 2 biji matahari. Sebab tu ada ais dekat kawasan udara tu,
lalu kelihatan seolah-olah terpantul, nampak macam matahari ada dua. Matahari tak ada dua pun, satu je. Orang cerita untuk kita satu matahari. So bila biasan tersebut kelihatan, jadi orang ingatkan itulah matahari juga. Matahari juga. Tengok keadaan tadi. Silap padahal benda itu adalah panggil apa, pembiasan semula cahaya matahari sahaja. Heboh tangkap. Ya benar, ini benar. Ini tengok ini kan. Tapi besoknya main selfie lagi. Bukan beramal pun. Kalau kadang yang masalah sekali bila kita tengok matahari macam tu pun masih lagi orang sibuk tengok gambar. Kalau kita nampak benda tu, patutnya kita tampak benda tu, takut kita masuk rumah. Ketakutan, menangis ke? Tak, happy je. Benar, tengok ni nak. Tengok. Macam mana kan? Saya tak faham. 6 perkara tadi adalah benda yang sangat besar kan. Kita ada kematian kita kan. Terbit matahari barat. Ni terbit matahari ni antara yang kita panggil apa, yang bila-bila masa sebenarnya. Dia satu benda, okey. Lepas kita bincang tajuk ni, kita kena ingat tau. Walaupun benda tak nampak lagi, macam ke Dajjal ke, Ya'juj Ma'juj ke, banyak orang kadang ada separuh tu play safe. Maksud dia rasa selamat. Dia rasa selamat. Dia rasa macam tak apalah kan. Dia nak kata percaya, tak nak cakap tak percaya, tapi dalam masa sama dia tak buat kerja. Okey, orang-orang macam ni masalah dia kena ingat bahawa Nabi SAW tunjukkan tauladan pada kita. Bila tanda-tanda kiamat ni ada menyerupai tanda kiamat pun, Nabi SAW akan ketakutan. Bukan kiamat betul lagi, nampak gerhana aja Nabi sibuk solat. Sebab dia menyerupai tanda kiamat. Nabi lihat apa tanda macam awan mengendung datang, kelihatan. Nabi ketakutan. Bahkan isi-isi Nabi kata muka Nabi akan muram ketakutan. Sampai turun hujan baru Nabi gembira. Sebab kebarangkalian Allah Taala ala kulli syai'in qadir. Allah Taala atas sesuatu amat-amat berkuasa. Dia nak buat apa saja dia buat. Kita boleh kata macam, kenapa tak bagi masa lagi? Itu kan kerja kita, untuk bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang tak faham bab ni. Bila kita belajar tajuk ni, bukan maksud dia kiamat masih lagi lama. Tak, maksud dia kalau kita nak beramal, amal sekarang. Kalau terbit matahari dari barat, kalau kita baru nak beramal, tak guna. Tak guna. Kita sibuk dengan kefasikan kita. Tiba-tiba satu hari kita nak baiki amal. Nampak matahari dari barat, sibuk nak beramal. Tak guna dah. Sebab tu maksud dia dari sekarang baiki amal. Bukan tunggu matahari terbit dari barat baru sibuk nak beramal. Okey, yang keempat berkaitan tajuk matahari ni adalah bentuk i'jaz. Bentuk kemukjizatan pada tanda tentang matahari ni. Okey. Dalam perkara ni ada i'jaz ghaibi lah. Mukjizat ke perkara ghaib di mana ia terjadi ayat ni yang ajaib ni, tanda ni di mana akan terjadi bukti yang ajaib ni untuk pertama kalinya sebelum kiamat. Dan ia sesudah beribu tahun diutuskan Nabi SAW. Mana Nabi SAW dah sebut lama dah, tapi ia akan terjadi kemudian. Para sahabat Nabi tak tengok, para ulama zaman Ratus Hijrah tak tengok. Kita nanti na'udzubillah, kalau boleh jangan lagi terkena. Tapi kalau anda kata Allah Ta'ala tentukan kita kenalah. Kita akan tengok mana akan dilihat tanda tersebut kemudian. Nabi dah sebut lama, tapi akan dilihat kemudian. Ini mukjizat, bagaimana perkhabaran ghaib Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat. Okay. Kedua, terbit matahari dari baratnya adalah bukan perkara yang dibiasakan oleh orang ramai. Okey, adalah apa yang tak pernah berlaku sebelum daripada itu sama sekali. Bila berlaku tu tak ada pernah ada sebelum tu macam tu. Okey. Dan bahkan tidak dijangkakan ia oleh ilmu manusia sebelum daripada itu sama sekali. Dan ini adalah perkara yang mengejutkan dan membingungkan. Kan mencari adat yang tak mampu melakukannya kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Allah sahaja yang boleh buat perkara berkenaan. Dulu ada sekali orang terangkan macam mana planet ke mana yang dekat dengan matahari Venus ke Mercury. Dia kata marih ke apa tak, bulan dimarih dia kata terbit daripada arah bertentangan, punca sebab retrograde motion. Pasal bila ada jisim yang besar bergerak sebelah jisim kecil, selalu bila pusingan tu dekat, dia akan menyebabkan pusingan patutnya sama-sama pusing ini, tapi bila pusing ini kan, ini akan lawan arah. Jadi bila yang ini besar ni pusing, yang kecil tu akan ikut. Untuk berapa keadaan itu kemudian patah balik ikut kedudukan asal. Retrograde motion. Try cari baca. Cuma dia ni kita kata lebih kepada sudut panggil andaian. Pernah ada orang kata bulan di marikh tu terbalik sebab kerana graviti yang ada pada jisim lebih besar daripada marikh pusingkan bulan berkenaan opposite kepada pusingan biasa. Ini pendapat ini yang diorang cuba explain. Maksudnya tajuk ni dah mula popular lah.
Macam tajuk alam akan binasa. Dulu tak popular. Sekarang baru popular. Sekarang baru orang faham tu sibuk nak hantar apa spesies manusia pergi ke planet lain lah, nak teruskan hidup dan sebagainya. Lupa sebenarnya tak ada tempat untuk manusia lari daripada kiamat. Okey, baik. Okay, jadi maksud dia benda ni percaya ada Allah Taala saja mampu untuk buat. Tak ada siapa boleh buat. Bahkan benda ni pernah diminta oleh Ibrahim alaihissalam kepada raja yang berada pada tempat dia kan. Bila raja tu kata ana uhi wa umit, aku pun hidup dan mematikan, aku pun hidupkan dan mematikan. Lepas tu Ibrahim kata fa innallaha ya'ti bisyamsi min masyriqi, ayat 260 Al-Baqarah. Allah datangkan matahari daripada barat. Fa'ti biha min masyriqi, Allah datangkan matahari daripada timur. Kalau engkau Tuhan, fa'ti biha min maghrib, datangkan matahari daripada barat. Lalu terdiamlah orang-orang kafir yang mengaku sebagai Tuhan dan sebagainya, semua diam. Okey. Ini benda tak ada siapa boleh mampu untuk buat kecuali Allah Taala saja. Okay, baik. Yang kelima, okey, kesan terjadinya bukti matahari. Bila tanda matahari terjadi, apa yang kita bagi apa? Kesan-kesan yang berlaku. Boleh kita ringkaskan kesan ni pada apa yang berikut. Okey, pertama, bila matahari terbit dari barat adalah ada 8 perkara Bila berlaku tanda matahari terbit dari barat ni akan berlaku 8 perkara. Pertama, ditutup pintu taubat di hadapan manusia sehingga hari kiamat. Tak ada dah siapa diterima. Maka tak diterima taubat orang kafir atau muslim yang buat maksiat. Kerana ayat surah Al-An'am 158 tadi kita baca, tak ada siapa diberikan. Okay, diberikan lagi. Okey, 158. Okey. Jadi dikata tak ada siapa diberikan lagi taubat. Kan? Tak kira orang kafir ataupun orang muslim. Okay, kerana hadis-hadis Nabi yang kita bacakan tadi. So jadi tutup pintu taubat. So kita kena bimbang. Kita kadang-kadang ada orang tu tunggu pencen, tunggu tua sikit baru nak beribadat, tunggu sekian. Tapi bila terbit matahari di barat, tidak ada lagi sebarang peluang. Okay. Kedua, akan ditutup atau dipetri ke atas setiap hati dengan apa yang ada dalamnya. Kalau kebaikan-kebaikanlah, kalau keburukan-keburukanlah. Macam disebut oleh hadis Nabi SAW yang tadi. Bila berlaku tu, hati terus seal off. Tak ada dah berubah dah hati tu. Okay. Ketiga, dekat atau hampirnya berlaku kiamat. Sangat dekat dan sangat hampir. Sangat dekat, sangat hampirnya berlaku kiamat. Okay. Keempat, hampir-hampir terjadi sesudahnya tanda atau bukti dabah binatang yang mana yang betik di mana yang tak pernah berlaku. Macam hadis Nabi SAW sebutkanlah, datangnya binatang daripada bumi keluar. Macam ayat Quran nanti ceritakan. Kita akan baca ayat Quran insya-Allah pada minggu depan. Ayat 682 nanti kita bincangkan tanda ni Nabi sebut dan juga akan disebut dalam Quran Karim. So, kalau orang tak percaya tentang binatang tu bercakap pada orang ramai dan sebagainya, orang tu telah kafir. Sebab Nabi SAW telah terangkan dalam hadis, Quran dah ceritakan. Okay. So dekat dah hampir dekatnya dah berlakunya dabah tu keluar. Dan dia adalah detik yang tak pernah tak pernah ada sebelumnya sama sekali. Okey, kerana hadis Nabi SAW dan tajuk kita bincangkan, kita sebut benda ni. Okey. Itu keempat. Kelima, pertambahan iman dan juga tenangnya hati bagi orang beriman. Mana iman bertambah, hati menjadi tenang bagi orang beriman. Dengan mereka melihat dengan mata mereka sendiri, tanda yang Allah Taala realisasikan sesudah ribuan tahun disebut dalam Quran juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran sebut dan hadis sebut, dia nampak dengan mata. Maka yakin lagi lah. Tak ada lagi keraguan dalam hati tentang kebenaran agama. Okey. Itu yang kelima. Yang keenam, sesalnya orang-orang kafir. Sedihnya mereka. Menyesalnya mereka, sesal mereka, sedih mereka. Sesudah mana mereka melihat tanda ini. Dan mereka tahulah ketika itu telah tertutuplah pintu taubat di hadapan mereka sampai hari kiamat. Dan mereka takkan munafat mereka keimanan atau amal soleh sesudah daripada itu. Bahkan mereka termasuk di kalangan ahli neraka. Ahli neraka yang kekal dalamnya. Okay. Yang ketujuh, ini bagi orang Islam lah, yang kita ni semua. Akan menyesallah orang-orang Islam di atas kecuaian mereka dan mentaati Allah Ta'ala sebelum daripada itu. Kerana tidak akan diterima daripada mereka kecuali apa mereka buat sebelum daripada itu dari ketaatan. Apa mereka buat sebelum itu akan diterima. Apa lepas tu tak akan terima dah. Ini benda yang kita kata kita akan sedih lah. Dan kita kata lah, kalau aku tahu aku solat, kalau aku tahu aku bayar, kalau tahu aku sedekah. Tapi sekarang banyak orang tak buat. Kita kadang-kadang macam kita sekarang ni kan, bila nak infakkan harta, kadang-kadang kita sebutkan bila orang kita nak kedekut kat dunia ni, dekat orang tu tiba orang tu mati. Nyesal kita.
Seriously kita akan menyesal. Kita katalah, kalau aku tahu kau mati, aku bagi kau. Tapi benda berkenaan kita kata penyesalan yang tak akan berguna lagi. Kerana orang yang kita patut hormati ke, kita layan dengan baik ke, kalau kita tak layan sekarang, maka akan datang orang tarik, nanti baru kita menyesal. Tapi penyesalan pada ketika terbit matahari dari barat, itu penyesalan yang sangat besar. Kan? Pasal tak ada lagi diterima ketaatan. Sibuk tahajud ke, tak guna dah. Sibuk hafal Quran pun tak guna dah. Tak berguna. Pasal batasan dia kat situ, stop. Tak ada lah. Macam dah keluar, awak buka Dewan Peksa, nampak ada pintu, dah keluar dari pintu Dewan Peksa, lepas tu nak patah balik, macam mana? Walaupun awak dah tahu dah, macam lah, saya tahu encik, jawapan nombor 5 tadi saya salah, saya nak betulkan balik. Tak boleh. Awak dah serau, keluar Dewan, tak boleh masuk balik. Tidak boleh masuk balik. Ini penting, kena faham. Dan antara cara macam kita faham tadi, keluar Dewan tadi, antaranya sampai yang wali halkum, terbit matahari dari barat. Itu di antara petanda-petanda dia. Okey, yang ke-8, adalah kesungguhan orang-orang Islam di atas iman mereka dan amal mereka yang soleh sebelum itu. Mana orang yang beriman sebenarnya, atau Islam ni sepatutnya dia bersungguh-sungguh untuk beramal kebajikan sebelum terjadinya terbit matahari dari barat. Iaitu dengan sentiasa menjaga amal-amal soleh serta berterusan di atasnya. Bukan buat celup-celup. Rasa seronok pegang, rasa tak sedap tarik diri. Seronok pegang, bukan macam tu. Ambil lah daripada amal yang banyak yang kita ada, ambil lah salah satu untuk kita berterusan sampai mati. Ini cara kaedah beramal yang kita tak boleh buat semua, betul. Tak larat kita nak buat semua. Nak baca Quran manjang tak larat dan sekian. Tapi pilih satu benda. Zikir pagi petang ke, kan, ataupun amalan zikir tasbih takbir tahmid lepas solat ke, kan, atau doa sebelum tidur ke. Pastikan kita jaga. Di antara banyak-banyak amal yang kita nampak ni, puasa sunat ke, solat sunat ke, tak kira apa benda. Kalau tak dapat mampu untuk bangun malam, maka pastikan jagalah solat sunat rawatib. Solat sunat mengiringi solat fardu tu, jagalah. Sebab tu orang beriman dia kena sentiasa di kadang-kadang berkenaan, sebab ini janji yang Allah Ta'ala berikan, sangat bahaya. Sekali dia terjadi, tak ada patah balik untuk kita peluang kedua. Tak ada peluang kedua dah. Ini kena jaga sikit. Dan itu sebab apa cara kita jaga amal tadi, kita jaga dan juga kita berterusan di atasnya. Sebab Nabi pernah sebut dalam hadis yang sahih, inna ahabal amal illallah adwamuha wa in qalla. So, amalan paling sukai Allah Taala adalah paling berterusan sekalipun ia sedikit. Wallahu a'lam. Okey, jadi kita alhamdulillah habiskan tajuk ni. Insya-Allah nanti minggu depan kita akan masuk kepada keluarnya binatang, khuruj dabbah. Okey. Baik. Ketujuh, sesal orang Islam. Ketujuh, orang Islam sesal. Ke-8, kesungguhan orang Islam untuk beramal. Bila turun tak berlaku tanda-tanda tadi kan. Itu di antara perkara-perkara 8. Dia 8 perkara. Yang ke-7 adalah orang kafir, orang Islam akan menyesal lah. Akan rasa menyesal kalau tak beramal sebelum tu. Okay? Baik. Wallahu a'lam. So kita tengok kalau ada soalan ke. Alhamdulillah hari ni apa lain okey. Saya takut lain tak elok. Sebab kesian kadang ada abang kita dah masuk tak boleh. Uganda. Uganda buat apa? Nak ambil hisap pokok ke? Tak ada benda. Itu sebab kita duduklah di mana pun kita berada. Allah Ta'ala hitung iman kita ke iman orang. Allah Ta'ala akan hitung iman kita, amal kita, bukan iman orang, amal orang. Kalau orang lain semua sesat, kan? Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Surah Al-Maidah ayat yang ke-105. 105 Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, alaikum anfusakum, jagalah kamu diri kamu sendiri. Jaga diri kamu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tak mudaratkan kamu orang yang sesat bila orang yang sesat apabila kamu dapat hidayah. Mana bila kamu dapat hidayah, orang sesat tu sesatlah biasa sesat. Kalau kita kata macam orang pengikut konspirasi, dia percaya dia beriman, dia tak usah kacau orang lah. Buatlah kerja sendiri. Kan? Pasal balik pada asal, kita dikira dengan amal kita dan juga iman kita. Bukan dengan iman orang, amal orang. Itu sudut yang kena jaga. Kita bukan dikira dengan amalan orang Uganda, atau amalan orang Jepun, atau amalan orang sekian, atau amalan orang Putrajaya, atau amalan sekian. Tak. Amalan kita dikira dengan kita sendiri. Dengan banyak ke sikit, amalan kita tanggung sendiri. Bukan orang tanggung amalan kita.
Okey, ini kena jaga sikit. Banyak orang kadang tak faham bab ni. Sibuk dengan apa macam-macam benda. Semua orang kan, semua orang dia jadi apa, jadi bahan dia. Kan? Orang di apa sekian lah yang ini tak dengar apa, tak apa ikut dajjal lah dan sebagainya kan. Tapi itu cerita kelakar lah, balik pada asal benda-benda ni adalah orang-orang yang tak ada hidayah kan. Kalau kata saya baca Quran kan, baca Quran apa sedap kan, ataupun apa tahu baca bahasa Arab sikit, golongan Khawarij zaman para sahabat dahulu lagi pandai, bahkan ibadat lagi banyak. Tak kira bangun subuh pukul 5 pagi sebelum tu ke, beri ibadat sebagainya, tapi tak faham-faham agama dengan cara para sahabat, tak nak ikut salafus soleh, nak ikut kepala sendiri, maka ketahuilah anda bukan mula-mula. Bagi orang-orang yang terikut dengan apa faham-faham sesat ni, anda bukan orang pertama. Jangan perasan macam saya dah solat banyak, takkan saya salah. Ada orang lagi pandai dari awak, lagi banyak. Hatta Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika jumpa dengan kumpulan Khawarij, dia berdebat dengan mereka sampai dapat tarik sebahagian besar ikut Islam balik. Okey, dia kata pada para sahabat yang lain yang tanya dengan dia, Ibn Abbas kata korang akan rasa sikit amalan korang banding amalan mereka. Banyak solat, banyak puasa, banyak baca Quran, tapi tak dapat kefahaman seperti fahaman salafus soleh. So jangan apa beri alasan apa-apa. Bila anda tak nak ikut salafus soleh, anda bukan daripada ahli sunnah. Anda masuk ahli bidah mana pun tak kisah. Sebab salafus soleh ni adalah pemahaman yang betul. Jangan kita kata dari sudut itu kita kata para sahabat Nabi tak ada macam bila apa pemerintah dia bukan ke dia orang sibuk macam angin kan, pergi bercanang satu negeri kata pemerintah ni jahat dan sebagainya, tak ada. Para sahabat tak ajar macam tu. Kan? Tanya soalan, jawab depan-depan, kita jawab. Tapi kalau dia kata untuk canangkan buat ceramah khas, tak ada. Dia satu benda semalam kan waktu time buat kelas tajuk apa masalah hadis dekat Al-Khadim. Sampai satu tajuk saya perbincangan kita bila tajuk apa aplikasi, macam kita aplikasikan. Mungkin saya rasa mungkin perkara ni apa boleh kita bincang nanti. Macam mana kita aplikasikan ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil dalam kehidupan harian kita. Jarh wa ta'dil ni ilmu yang mana kita ambil cerita orang, kata orang ni boleh percaya tak percaya. Dia bukan macam kes yang geng tahzir yang jumpa orang ni ini sekian-sekian ni pakai seluar tak pakai. Ini bukan itu. Ini berkenaan tajuk macam kita berkawan kan dalam grup kita kan. Grup kita berkawan WhatsApp ke dan social media ni kan, atau grup kita kawan-kawan. Kita perasan tak dalam ramai kawan kita ni ada yang jenis tak check balik apa dia sampaikan. Bila dia ambil copy paste suka hati dia. Okey. Benda betul ke salah dia main lambak aje. Orang macam ni dia boleh termasuk di kalangan orang yang tak diterima cerita dia. Bagi matruk. Mana kalau zaman ulama hadis dulu, orang macam ni tak dipakai cerita dia. Kita boleh aplikasikan yang boleh dipercayai, yang check balik apa sumber dia cakap. Yang main cakap sembrono. Benda ni boleh kita aplikasikan balik. Sebab tu dari sudut ini kalau kita kata nampak kan, kalau orang tu pakai gelaran ustaz sekalipun, kalau dia kata dia leweh dalam masalah ni, tak kisah dalam masalah sumber. Lepas tu kemudian menggunakan kaedah macam mana Khawarij buat, mana burukkan kerajaan untuk dapatkan populariti, ataupun konon jatuh kerajaan untuk kononnya diorang lahir betul. Macam mana Khawarij dulu kafirkan Ali bin Abi Talib kerana dia kata Ali tak ikut Quran. Ali tak ikut Quran. Osman tak ikut sekian, dia bunuh. Mereka bunuh Osman. So, jadi bibit kumpulan ni yang Khawarij ni muncul, memang ada. Untuk pertubuhan mungkin tak ada, tapi manusia yang berfahaman macam tu ada sekarang. Kita dengar orang tu bercakap kan, kita tak suka, macam kita tak tahu lah. Macam saya pribadi kan, macam kadang-kadang pergi ceramah, orang ajak mengajar, memang saya sebut terus terang kan, tajuk apa nak belajar, dia kata nak tafsir, kita bagi tafsir lah, ijazah ilmi ke. Tapi bila time soal jawab, kadang-kadang ada time soal jawab tu keluar soalan yang tak patut. Dia angkat tangan, Ustaz, menteri ni buat macam ni, Ustaz macam sekian. Saya kata dengan dia, Cik Tuan Haji, time makan dia saya kata, Tuan Haji, menteri tu bangang kan, ataupun pemimpin politik ni bangang, bodoh ke, saya tahu, Tuan Haji tahu, semua tahu. Atau pemimpin negara-negara Islam ni kan tak ni, kita tahu, kita faham. Perbualan kita kat sini, dekat Kubu Gajah, perbualan kita dekat sini tak ubah dia pun. Maka kalau kita mengumpat dia, tiba-tiba jadi baik. Alhamdulillah baik. Lepas kita mengumpat jadi baik. Kita umpat orang tu dia jadi baik. Tak jadi baik pun. Jadi baiklah kita alihkan diri kita daripada sibuk dengan orang punya amal kepada amal kita. Kenapa kita sibuk dengan orang tu? Saudi buat apa sebagainya kan? Orang sibuk apa?
Memang kita kata dia pemimpin ni ada yang kita kata fasik. Memang ada. Siapa kata tak ada? Zaman para tabi'in dulu dah ada dah. Lepas zaman para sahabat, para tabi'in dulu, zaman mereka pun ada pemimpin-pemimpin yang sedemikian. Yang pahaman Mu'tazilah, yang pukul para ulama dan sebagainya. Semua ada. Seksa para ulama, tak hormat berkenaan ilmu, bahkan buat benda suka hati. Semua ada. Beli penyanyi. Kan? Bukan setakat zaman sekarang, zaman dulu lagi. Beli perempuan penyanyi untuk dengar nyanyian. Nak sibuk berhibur. Seronok berhibur sampai lupakan berkenaan tanggungjawab sebagai pemimpin dan Islam. Memang ada. Tapi di zaman berkenaan para sahabat pun wujud juga. Diorang tak buat kerja macam orang macam ni. Sebab kita kata macam orang itu salah. Saya tahu, awak tahu, semua orang tahu. Yang basically semua tahu. Macam tadi saya sebut menteri tu bangang, kata pemimpin politik tu bangang. Saya tahu, Tuan Haji tahu. Perbincangan kita dekat sini tentang dia tak ubah dia pun. Dia akan macam tu juga. Jadi daripada kita buang masa fikir pasal dia, baik kita fikir tentang apa Allah Ta'ala nak kita buat. Apa yang patut kita buat supaya amal kita bertambah. Itu lebih penting banding kita bincang tentang orang. Kan? Saudi ada zina. Astagfirullahaladzim kan. Dia semua dia orang-orang yang apa, kalau ikut pada ilmu hadis kan, tak payah kita ambil cerita dia, matruk. Bagi saya orang macam ni matruk. Ditinggalkan cerita dia. Sebab dia punya cara tadi, gerak kerja dia sebiji macam Khawarij. Kerja dia Khawarij. Pasal dia tak buat benda pun. Nak kata dia baiki amal, tak. Kan dia jadikan apa iman orang Islam bertambah, tak. Kan tak ada. Kerja dia untuk sibuk-sibukkan, rosakkan orang. Atau kalau kita bincang pada artis pun sama. Artis yang ngok-ngek kan, yang tak reti bahasa sebagainya. Kita bincang buat apa untuk diorang, tentang diorang. Diorang kahwin ke cerai ke, taklah, bukan kacau rezeki kita pun. Kan? Jadi kalau kita bincang pun dia macam tu juga. Lagi baik kita baca Quran ke, kan, belajar tafsir ke, belajar hadis ke, ketahui tentang halal haram ke, lebih baik daripada kita bincang tentang orang-orang macam ni. Nah, itu patutnya yang kenapa kita lihat amalan para sahabat soleh macam tu. Sebab tu jangan terpedaya. Manusia ni boleh macam-macam. Ada yang kita panggil mengaku ustaz dan sebagainya, tak mengaku ustaz, yang sibuk berceramah, yang sibuk YouTube view kan, tengok reaction, cara untuk cari makan pakai YouTube dan sebagainya, buat benda-benda controversial supaya orang tengok. Itu benda macam ni kita panggil semua orang ada gaya masing-masing. Tapi kita dan Islam ni, cara kita belajar, orang macam ni kita ambil ilmu dia. Tak usah kita ambil ilmu dia, sangat bahaya. Okay? So macam tu, kena fahamkan betul-betul. Baik. Jap. Okey, sebenarnya Ustaz, saya pernah tengok satu video di mana malaikat maut kejar iblis di hari kiamat. Iblis lari keliling dunia. Pergi kubur Nabi Adam. Menyalahkan Nabi Adam. Tak ada. tak ada. Itu cerita dongeng orang Melayu. Dongeng orang Arab pun tak ada. Kadang-kadang cerita kelakar kita belajar kat Malaysia ni kan. Cerita tu orang Arab pun tak pernah dengar. Orang Arab pun tak pernah dengar. Orang Melayu ada. Cerita kelakar dia jadi benda macam ni, orang Arab pun tak pernah dengar. Itu kena jaga sikit. Sebab cerita tak ada kejar. Mana siapa kejar? Bahkan ketika mana kematian bahkan yang betulnya sangkakala ditiupkan, semua mati. Tak ada siapa yang tinggal. Kan? Bahkan yang tinggal hanya para malaikat pengikut Arash, Muqarrabin, malaikat yang Israfil sendiri. Itu yang dalam hadis Nabi sebutkan. Nabi tak sebut berkenaan iblis lari kena kejar. Iblis lari apa benda? Malaikat Jibril alaihissalam, Jibril besar, sangat besar. Dia boleh angkat satu kampung tu, dia hempas macam tu je. Iblis apa tara sangat. Kena satu benda kita faham, iblis la'natullahi alaih. Kan juga syaitan-syaitan yang jin-jin afraid dan sebagainya kan. Nilai dengan para malaikat tak ada nilai tau. Tak ada nilai. Bahkan kalau ikut pada kisah sirah kan, kita baca berkenaan dengan tajuk peperangan Khandaq kan, bila mana dia sebutkan berkenaan dengan peperangan. Dia kata pun kisah Badar kot. Ini ara ma la tarun. Surah Anfal tu. Kisah surah perang Badar. Dan surah Anfal ayat yang ke-48. Balik baca balik ayat tu. Dan ayat berkenaan, Allah ceritakan berkenaan dengan tajuk bagaimana diperhiaskan wa izzayyana lahum syaitan. Dan ingat tak mana menghias mereka syaitan. Amalan mereka. Wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Tak ada orang menewaskan kamu kerana manusia ni, tak siapa ditewaskan kamu. Okey. Wa inni jarul lakum, aku pelindung kamu, kata.
Falamma tara'atil fi'atan, bila bertembung saya dua kumpulan, okay, Islam dan juga kafir musyrik, okay, naqasa ala akibaihi, dia patah balik, lari syaitan ketika iblis lah, okay, wa qala inni bari'um mimma minkum inni ara ma la tarawun, dia kata aku lepas diri daripada kalian, aku nampak benda kalian tak nampak. Inni akhafullah rabbal alamin, akhafullah wallahu syadidul iqab, aku takut Allah, Allah Taala amat keras akan siksaannya. Dia tak ada ruang sebenarnya, tak ada berkaitan masalah iblis lari, tak ada. Kan? Pasal malaikat Allah Taala sangat dahsyat. Kan? Tak ada siapa boleh lari dari kelajuan malaikat. Kalau kita kata boleh lari tu, maksudnya kita ragu tentang kelajuan malaikat lah. Malaikat dibuat dari cahaya. Kelajuan dia yang diceritakan dalam Quran Karim, boleh dalam satu hari tu, dalam jarak 50,000 tahun. Khamsina alfasanah. Mana malaikat Mi'raj Allah Taala dalam jarak mana hari, satu hari 50,000 tahun punya kelajuan. Mana iblis nak lari apa benda kan? Itu kena jaga sikit. Assalamualaikum Ustaz. Boleh syarah semula tentang tuntutan ibadah korban tak? Kesilapan yang orang Melayu selalu buat. Tadi kat media sunnah Malaysia tak apa jelas. Maaf saya tanya kat media Abad Salam. Okay, baik macam ni. Okay. Saya share. Mana benda nak share? Supaya saya nampak sikit. Dia apa ibadah korban ni macam kita sebutkan, dia bukannya apa kena buat kat masjid satu. Okay, bahkan sebenarnya korban ni dibuat oleh Rasulullah SAW bukan ketika musim haji saja, bukan ketika Nabi tunaikan haji. Bahkan Nabi tunaikan haji, kalau kita ikutkan, Nabi boleh pergi ke Mekah tahun ke-9 ke-9 dan juga 10 Hijrah. Yang Nabi datang untuk takluk Mekah, kemudian Nabi datang pula untuk tunaikan Hajjatul Wada'. Adapun pada waktu-waktu yang lain sebelum dari itu, Baginda SAW kita kejap mana entah nak share kena tengok balik. Saya share mana dia, harap boleh paste kot. Sekejap ni okey, sini. Orang banyak tanya soalan ni bila menjelang inilah korban. Okey, tapi kita ni saya share sekarang. Kopi cek. Okay, saya paste dan saya ni jadi saya terangkan. Okay, Ctrl V. Okay, okay. Okay, saya share. Baik. Ini dia. Mana dia? Okay. Dia itu fakta sebenar mengenai korban ramai orang tak tahu. Okay. Seekor kambing sebenarnya mewakili satu rumah. Okay, itu adalah kerana hadis Nabi SAW dan para sahabat Nabi buat macam tu. Dan beberapa hadis dicatatkan, contohnya hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dan hadis berkenaan daripada Atha bin Yasar. Dia berkata, aku tanya pada Abu Ayyub Ansari. Dia kata, macam manakah dahulu para sembelihan korban di tengah-tengah kalian pada zaman Rasulullah SAW. Berkata Atha bin Yasar, dia kata apa? Dia kata dahulunya kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu, lahirnya seorang lelaki pada zaman Nabi sallallahu, yudahi bisyati anhu wa an ahlihi baitihi. Dia akan menyembelih bagi pihak dirinya dan keluarga dia. Fayakuluna, lalu dia akan makan, wa yut'imun, dan mereka beri makan. Maksud dia seekor kambing satu rumah. Kemudian tabahan nas, orang ramai mula menunjuk-nunjuk. Lalu dia kata fasara kama tara, jadi macam kau lihat. Maksud dia sekarang itu orang mula sembelih satu ekor lembu satu rumah, satu ekor unta satu rumah. Asalnya satu kambing je satu rumah. Okay, dan ada pun perbuatan mengagihkan satu kambing satu lembu untuk 7 orang. Ini Nabi SAW buat ketika binatang tak cukup je.
Bahkan ketika Nabi keluar Hajjatul Wada', Hudaibiyah, itu kisah yang berlaku tentang dikongsikan satu binatang untuk 7 orang. Dan bahkan dalam kes itu memang takkan berkongsi sebab orang yang haji ataupun umrah ataupun orang bayar dam, dia tak kongsi dengan orang lain. Mana sembelihan dia punya seorang je. Dia sembelih seorang je untuk diri dia. Untuk dia satu. Satu bahagian tu untuk diri dia, bukan kongsi dengan isteri dia. Dam tak boleh dikongsi. Jadi memang kita kata memang secara asalnya benda tersebut macam tu kan. Banyak binatang. Jadi kita kata kalau ikutkan keadaan tersebut, kita sebenarnya macam tu, beli seekor kambing, beli satu rumah lah. Kalau kita kaya sikit, beli satu lembu, satu rumah. Cuma nak sembelih tu letih sikit lah. Lembu ni besar, kambing kecil. Peluk-peluk sikit okey je. Kita peluk-peluk dia okey. Sebanyak orang kadang zaman kita sekarang ni, dia anggap korban ni benda yang berat. Kena pergi kat masjid nak buat, tak payah. Lepas tu daging kambing tu, bila kita dah ambil kan, kita bukan mesti bahagian 3. Kita boleh je makan semua, boleh kan. Tapi at least kalau kita sedekah pun sedekah sikit. Yang pentingnya kita buat benda berkenaan. Okey. 2 orang beli lembu. Kalau untuk satu family, iyalah satu rumah. Macam satu kambing saya beli, kata saya beli kongsi dengan isteri saya, boleh lah untuk satu rumah. One family, one life, one household. Satu nyawa, satu rumah. Itu cara sepatut dibuat. Macam Nabi buat, para sahabat buat untuk keluarga mereka. Cuma zaman kita sekarang ni orang dah pakai seekor lembu 7 orang. Kenapa? Tak mesti pun. Bahkan benda tu paling rendah. Maksudnya kalau orang tu nak berkorban, paling mahal seekor unta satu rumah. Paling murah sikit satu lembu satu rumah. Yang macam Abu Ayyub kata, orang mula menunjuk-nunjuk. Tapi kalau anda kata orang tu boleh satu kambing tu rumah, dah cukup dah. Okey. Kalau satu bahagian lembu untuk satu rumah tu, tu masalah sikit. Kita kata macam tak kena dengan apa yang sepanjang Nabi buat. So, Nabi buat sentiasa Nabi akan buat satu kambing, satu nyawa, satu rumah. Itu yang betulnya. Tahu, saya tak buat kat luar negara pun. Saya beli bawa balik rumah je. Sembelih kat rumah seorang. Bagi saya macam tu je. Order kambing tu, minta hantar kat rumah lah. Sembelih kat rumah. Itu je cara dia. Tak susah pun, kan? Saya terlepas tadi, kalau sembelih seekor kambing, macam ni nak bagi pada orang miskin. Nak bagi orang miskin, kita kalau bagi, tak wajib bagi semua. Kita bagi banyak ni pun cukup, kan? Cukup banyak cukup. Tak perlu banyak bagi semua. Okay, tapi kalau nak bagi juga, kita boleh je. Contoh macam pergi konteks surau atau masjid, yang diorang ada orang miskin dan senarai mereka. Bagilah, hantarlah sikit kambing daging tu. Walau satu keluarga pun cukup. Pasal benda tu balik pada asal, hadis Sahih Bukhari. Nabi SAW pernah sebut pada para sahabat. Nabi kata, kan, barang siapa berudhiyah, barang siapa menyembelih korban pada tahun ni, pada korban, janganlah selepas 3 hari masih ada korban dalam rumah dia. Ada orang baca hadis ni, dia wajibkan bersedekah. Mesti, pasal tengok Nabi kata sekian. Tapi hadis tak habis. Hadis tu separuh. Pasal separuh dia Nabi cakap itu, Nabi kata, barang siapa menyembelih, janganlah ada di rumah dia selepas 3 hari lagi korban lagi. Kena bagi semua. Mana tak boleh makan, bagi kat orang. Lepas tu bila Nabi cakap itu, kan, para sahabat tahun berikutnya diorang sembelih korban lagi. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, macam tahun lepas ke? Tak boleh simpan lebih 3 hari. Nabi kata, tahun lepas orang ramai dalam kebuluran. Tahun lepas orang ramai dalam kebuluran. Jadi aku nak kalian membantu. Tahun ini makanlah, beri makanlah, simpanlah. Kulu wa at'imu waddakhiru. Makanlah, beri makanlah dan simpanlah. Jadi Nabi kata boleh je orang tu nak makan hadis Sahih Bukhari, hadis nombor kejap. Cek. Kulu wa at'imu waddakhiru. Okey, Sahih Bukhari hadis nombor 5569. Muslim hadis nombor 1973. Okey. Untuk satu family boleh lah. Satu family, satu rumah saya. Bapa mentua saya satu rumah. Kakak adik ipar saya satu rumah. Abang ipar saya satu rumah. Jadi semua orang rumah masing-masing. One family, satu family satu ekor kambing. Boleh je. Satu family satu ekor kambing. Okey. Maksudnya kalau kita satu family rumah lah. Kalau dia kata rumah kita lain daripada rumah mak bapak kita satu, kita satu. Mak bapak kita satu, rumah kita satu. So belilah. Okay? Belilah. Dia rugi kan. Kalau kita macam masalah nak bagi makan fakir miskin tu, kita boleh asingkan portion.
bagi daging tu dalam masak pun boleh, bagi daging tu dalam keadaan mentah pun boleh. Okey. Jadi benda tersebut memang Nabi arahkan dalam hadis Sahih Bukhari tadi yang saya sebutkan, 5569, Sahih Muslim 1973. Itu hadis yang Nabi kata kepada para sahabat kan, makanlah, beri makanlah, simpanlah. Makanlah, beri makanlah, simpanlah. Simpan pun boleh. Kalau orang tu ada freezer kan, dia miskin, berkumpul duit untuk beli kambing seekor untuk korban. Lepas tu bila dia sembelih kambing korban tadi, dia ambil kambing tu masuk freezer. Setahun dia makan, tak ada hal. Tak ada hal. Itu tajuk dia. Maksudnya bukan wajib bagi 3 tu. Dan anda pula bila bagi binatang tu dekat orang masjid, diorang uruskan, awak kena ikut cara diorang lah. Kalau tidak, sembelih kat rumah sendiri. Tu je. Okay, baik. Wallahu a'lam. Okay, berhenti sini nanti kita sambung kemudian pada masa akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.